Sambungan daripada sebelum ini, muka surat sebelumnya. Sebab kalau kita ambil muka surat sekarang ni, kita kehilangan maklumat yang sebelum ini. Iaitu sambungan tentang diceritakan bagaimana keadaan seseorang menghadapi kematian. Maka apabila sampai ruh itu kepada hatinya, maka keluarlah lidahnya. Sebelum ini diceritakan betapa ruh itu keluar daripada kaki naik ke atas. Maka sampailah ruh itu kepada lidahnya. Dan maka keluarlah lidahnya daripada berkata-kata. Bermaksud tak boleh lagi nak berkata-kata. Dan dihimpunkan nafas itu pada dadanya. Kemudian pada demikian itulah bersalahan ahwal orang yang mati itu. Yang mana sebelum ini diceritakan bagaimana perihal orang yang sangat susah untuk mati. Dan diceritakan betapa orang yang begitu mudah untuk mati. Sebelum disebut dua hal keadaan orang. Ada yang dipermudahkan matinya dan ada yang susah matinya. Adapun orang yang dipermudahkan matinya disebut sebelum ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Jadi bermaksud saat kematian itu kita dah tahu dah macam mana keadaan kita ini. Ketika kita meninggal dunia itu kita dah tahu dah bagaimana keadaan kita ini. Kalau menurut kitab ini. Yang mana sebelum ini disebut bagaimana perbezaan orang beriman dan orang yang bukan beriman. Yang mana orang yang beriman dan orang yang baik itu, maka disebut bahawa malaikat yang datang menjemput kita itu dengan rupa paras yang elok. Kemudian membawa bau-bauan yang wangi. Dan ada juga disebut di sini membawa kain kafan daripada syurga. Dan memuliakan roh yang meninggal dunia itu. Jadi bermaksud ketika mana kita meninggal dunia, di situ kita dah nampak dah. Sama ada kita dimuliakan oleh malaikat atau sebaliknya. Sebab itu dikatakan maka bersalahanlah ahwal, yakni bersalahanlah hal keadaan orang yang mati itu, yakni orang mukmin. Maka orang mukmin bersalahanlah keadaan kematian itu. Maka setengah daripada mereka itu orang yang apa tu? Tak apa baca tu. Orang yang apa ya? Oleh duniakum. Oleh malaikat. Orang yang oleh malaikat. Oleh malaikat tu apa? Oleh malaikat tu dia tahu. Setengah dari mereka itu orang yang dinanyakan oleh malaikat. Pada ketika itu dengan lambung yang masmumah. Betul tu. Yang danun ya kap mim tu tak dapat nak bunyi. Setengah dari mereka itu orang yang dan nanya aku tak boleh oleh malaikat pada ketika itu dengan lambung, dengan lembing, lam mim banga, lambung boleh, lambang boleh, lembing ni lembing. Orang yang akan oleh malaikat pada ketika itu dengan lembing. Kalau lembing itu ditikam. Tak kan. Dah dapat lembing tu, dapatlah tikam kan. Jadi macam tu cara baca kitab lama ni. Setengah dari mereka itu orang yang ditikam akan dia oleh malaikat pada ketika itu dengan lembing yang masmumah. Masmumah yang diracun. Bahasa Arab. Masmumah bahasa Arab. Sum itu adalah racun. Dengan lembing yang masmumah.
dengan lembing yang beracun. Sesungguhnya dia pun nak sebut tu. Diiris. Boleh juga diiris. Didirus sebetulnya. Wow, tak ada kan. Bunyilah macam mana pun. Sampai tepat. Sesungguhnya didiruskan akan dia akan racun daripada api neraka, dan jadilah ruh itu atas rupa manusia, kemudian mengambil akan dia oleh malaikat Zabaniyah. Jadi kita tahu bahawa malaikat Zabaniyah adalah malaikat azab. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat azab. Lawan dia adalah malaikat rahmat. Bermaksud ni kita kata tadi, awal-awal kematian itu kita dah tahu dah kematian kita sebagaimana. Sebab ada kematian kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cara kematian kita itu disambut sebegitu rupa. Ditikam dengan lembing yang beracun. Kemudian mengambil akan oleh malaikat Zabaniyah. Bermaksud ruh kita itu diambil oleh malaikat Zabaniyah yang mengheretnya. Dan inilah ahwal orang yang celaka. Ahwal ni hal keadaan. Inilah keadaan orang yang celaka dengan bersalahan orang yang ahli sa'adah. Begitu juga mana kata bersalahan orang yang celaka dengan pelbagai keadaan. Salah satu keadaan kecelakaan dia iaitu ditikam dengan panah, dengan lembing yang beracun. Maka diheret oleh malaikat Zabaniyah. Jadi orang yang dihina pun pelbagai keadaan, begitu juga orang ahli sa'adah, orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak ada pilihan yang lain dekat dunia ini kecuali kita memperbanyakkan memuliakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pilihan lain. Jadi kalau kita beriman tentang akhirat, kita beriman tentang alam barzah, kita beriman tentang malaikat dan sebagainya, kita membaca keadaan segitu pun, dan bacalah. Bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib manusia ketika meninggal dunia? Maka orang yang bijak, orang yang faham, maka dia mengambil satu pilihan yang nekat lah. Apa dia? Iaitu kita hidup di dunia ini, kita cuba memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita muliakan Allah zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Zahir kita muliakan Allah dengan melakukan ketaatan. Batin kita penuh mengagungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pilihan lain kata-kata. Mudah-mudahan kita memilih untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janjinya Allah Subhanahu Wa Taala.